Sebab tu kalau kita semayang, kita semayang, dia segini Allah Akbar, sini duduk. Sebab tu kalau kita tawaf ni belah kiri. Belah kiri gua. Pasal dada ni, hati belah ni dekat dengan ni. Kau duduk sini, tak sana. Kau duduk sini, hati ke sini dah tu. Dan pula hati pula di tengah-tengah. Antara bawah dengan atas, duduk tengah. Dan tidak ada satu benda, satu perkara yang paling dekat saya dengan Tuhan, hati kita lah. Akal jauh dengan Tuhan tu pasal duk mikir ni. Akal jauh dengan Tuhan, duk mikir ni. Nak cari makan, nak cari rezeki, nak pergi kerja, nak pergi belayar, nak kata akal tu. Tapi hati tak. Kita belayar pun ingat Tuhan sini. Semayang pun ingat Tuhan sini. Kita ngajar pun ingat Tuhan sini. Nafsu tak apalah. Nak makan, nak minum dah. Untuk kita buat kerja dah. Hati ni kerja dah tu lah. Nanti Nabi kata, at-taqwa hauna. Sini dia. Tempat mauting Tuhan. Tuhan mustauting sini. Nama dia Allah sini. Bukan diri dia. Nama Allah tu sini. Allah wal qalbu, ini hati. Tempat mauting Tuhan sini. Lama pula di sini. Dari itu dah. Dari itu lah. Akal kita ni nampak setakat ni je, kejam mata, tak nampak lagi bumi. Tapi Allah jam mata pun rasa sini. Itulah hati, stesen Tuhan, maqam dia. Itu cara dia. Apa ni lain? Kertas sudah lain? Bagi dah? Tak apa. Habis. Wa kaza nasiyan annahu fiha fala tatul lu'uzrin wa lazamul audu inda ta'lami aw tazakkuri. Wajib ni kalau kita lupa lain. Tadi kita tinggal hak wajib tadi, kita jahil. Kalau hak lupa kita buat tu. Misalnya kita berdiri cacang tu, dengung sekejap, kita berokok. Mari hati, dak baca Alhamdulillah, bangun semula baca Alhamdulillah. Satu. Ataupun kita baca Alhamdulillah masa berdiri tu, kita baca Alhamdulillah tak ingat. Masa sujud beringat dah baca Alhamdulillah, bangunlah baca Alhamdulillah. Lepas tu, ataupun masa berdiri tengah baca Alhamdulillah, kan wajib kan, berukur. Masa duduk antara sujud tu, tak ingat ni baca Fatihah ni, bangunlah baca Alhamdulillah. Ataupun masa bangun cacang kali yang kedua tu, tengah berdiri tu, kita tak ingat baca Fatihah. Kamu kat belakang. Kamu kat belakang tu pasal sama-sama tempat tula. Boleh faham tu kan? Cari. Bagus tambah sebelakang tu. Kesapa tempat yang sama, tinggal Fatihah masa berdiri. Berdiri yang kedua boleh ingat tinggi hak ni, tambah kat belakang. Itu cara dia. Itu kalau lupa. Itu kalau lupa. Kalau sengaja, sebenarlah batal semayang tu sebab baca Fatihah tu hukum semayang, wajib buat. Hukumnya haram pasal buat sengaja tu. Itu cara dia. Lakin yasjudu lisahwi li ziyadati qu'udin aw i'tidalin fi malik. Tapi kata dia sunat sahwi lah kalau lupa tinggal wajib tadi. Pasal apa dia tambah duduk atau i'tidal tambah. Dia lupa i'tidal, lepas tu dia tambah balik i'tidal tu, hak lupa tadi sunat sahwi, dia belakang tu. Wala in ada ma'muman fala tabsolatu izan tasabba afsajada wahdahu sahwan. Tapi tidak batal juga kalau yang mengulangi itu seorang makmum, di mana dengan sendirinya berdiri atau sujud kerana memang ia telah melupakan
muka abad sunnah abad. Bahkan bagi makmum yang lupa tadi wajib mengulanginya. Apa? Sebagai memenuhi kewajipan mengenai hukum imam tadi. Jadi makmum tu dalam sembahyang, kalau makmum tinggal tu ni, hukum jangan buat tu, tambah di belakang tu. Sebab hukum tak boleh kita ganti di sujawi, tambah di belakang tu. Cara dia. Cuba tengok nota. Tengok nota. Biar kita faham betul-betul berkenaan tinggal sunat abad ni. Minta sila lain. Hak asal dia. Hak asal. Tak ada sila lebih. Ada. Malik tu. Ni apa ni, ada lain. Lain. Ada. Ni dah. Ni ada dah. Ambil ke? Cuba ambil kepahaman sikit. Kepahaman ini kita kata biar jadi meruk lah. Meruk. Biar faham betul-betul. Sebab kita nak jadi imam ni. Ataupun kita nak semasa diri. Berarti beberapa hal kelakuan atau keadaan makmum dan imam mengenai perkara sujud sahwi dalam solat berjemaah. Ni sujud sahwi ni. Sujud sahwi mana kalau memang sujud sahwi, jangan heran ke lain, sujud ikut dia. Pasal apa? Kita beriman dengan dia. Pasal apa? Nabi buat gitu. Ingat baik tu. Nabi buat gitu tu. Tu. Kecuali macam tadilah, kalau orang tu orang jahil, itu lain lah. Kita belajar, dia maafkan. Tapi pahala dia tu, orang jahil ni, dia tu kurang lah. Walau bagaimanapun orang jahil, tuan-tuan, jangan kita prajudis kepada dia. Kita panggil orang jahil ni orang bodoh, jangan terbaik kata gitu, tak baik. Kerana Nabi kata apa? Orang bodoh itulah, ulama kata orang bodoh itulah yang membinakan negara. Orang tak ada pelajar tinggi ya. Dia buat rumah bangunan susah boleh buat. Dan orang yang bodoh itulah ramai sekali masuk syurga. Dia setakat ilmu dia tak banyak, dia buat amal. Dia banyak. Al-balah dia panggil. Al-balah ni orang yang bodoh-bodoh tu nak ngaji tinggi tak agak aku. IQ dia rendah. Intelligent quotient dia rendah. Standard fikiran dia tak tinggi. Belajar tak masuk. Tapi amal dia soleh. Amal dia molek. Buat ikhlas kerana Allah. Dia lebih ramai surga daripada orang alim. Ni kalau ada ratio sama ya. Orang alim 1000, dia 1000 juga. Ratio sama. 1000 sama 1000. 1000 alim, 1000 orang jahil tadi, tapi dia buat solat. Dia lebih awal daripada orang alim yang tidak beramal. Tu memang tu. Kebanyakan tu wali tu bukan dia pandai baca, pandai menulis. Amal dia, standard dia tu memang kemas. Dia buat tu betul-betul bukan kerana siapa, kerana Allah. Stesen dia di sini, di hati. Tak lain dah. Sebab itulah awal sekali jalan untuk kita ambil mudah dan ambil jalan dekat kepada Allah ialah melalui jalan hati. Jalan hati. Kalau jalan mulut, zikirlah kita, la ilaha illallah, la ilaha, sampai ke besok. Mana pecah leher kita. Dah sampai ke Tuhan ni tu. Dah. Pasal mulut. Dengarkan, la ilaha, ingat Allah, la ilaha illallah, la ilaha. Tak sampai ke. Dengan hati sekejap aja, kejam mata,
La ilaha illallah. La ilaha. Siapa selalu gitu. Ya. Hati ni dia sensitif. Orang panggil hassasah. Hassasah mudah menyentuh. Bila sebut Allah, Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Jalal, ya Satar, ya sini. Boleh tersentuh dengan Tuhan. Itulah benda. Kalau mulut ni boleh dengan mulut la ilaha, pahala dapat, murtabak tak naik. Dengan hatinya pahala dapat, berkat pula ni. Hati ni penuh dengan iman. Ada iman. Hati ni kata ulama, itulah jalannya. Dengan hati kita mudah dapat mengenal Allah, dapat mudah senang sampai pada Allah. Dan Nabi ajar orang tu kenal Tuhan tu pada awal dengan apa? Jibril ajar ke Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Muhammad, baca dengan nama Allah. Nama Allah kan? Baca mana? Uzku, ingat. Ingat tu memanglah di sini, bukan ingat Allah otak, bukan ingat di mulut, ingat di hati. Otak ni berfikir, ingat di hati. Ingat di hati. Itu mulia sekali. Kemudian Nabi pun ajar orang berzikir jangan mata. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Hati. Di mana hati? Al-qalbu hahuna, at-taqwa hahuna. Di sini hati. Bukan di sini. Ini berfikir. Oh, yang ada-ada. Itu dia. Di sini hati. Al-qalbu hahuna. Hati ada di sini. Satu masa orang tanya Nabi. Orang tanya Nabi, bagaimanakah Rasulullah SAW seseorang tu dia jadi baik, molek amal dia, iman dia, takwa dia. Nabi kata hahuna, al-qalbu hahuna. Hati itulah yang ada dalam diri kamu tu. Di sinilah kamu dapat takwa kepada itu. Takwa tu makna hati kita berasa dekat dengan Tuhan, mendekati Tuhan tu ada di sini. Ada di sini. Itu at-taqwa di sini, bukan di mulut, bukan di kepala. Itu dia. At-taqwa mana? Orang pandai kawal diri. At-taqwa daripada perkataan waqa. Waqa ni jaga diri. At-taqwa tu mana? Orang pandai kawal diri, pandai memimpin diri, pandai jaga disiplin hati dia. Disiplin adab hati dia tu. Itu at-taqwa hakikatnya gitu lah. Dia terpimpin dengan ingat kepada Allah. Dia terkawal, itu takwa pada Allah. Dan dia tu dapat merasa dengan Tuhan tu dekat dengan dia. Dengan akal jauh, nafsu jauh, dengan hati jauh. Bila hati tu molek-molek kata Nabi. Itu cara. Hati kena jaga betul-betul. Ya. Guna saya? Ya, ya. Ya. Orang alim lebih baik daripada orang jahil. Ke mana? Tak pernah dengar tu. Guna saya? Orang alim lebih baik daripada orang jahil dan hadis. Tidur orang alim lebih baik daripada orang jahil hadis. Betul lah tu, saya tak ada benda. Memang tidur orang alim lebih baik daripada orang jahil. Dia al-balah ni anak kata dia. Al-balah ni nanti bahasa Melayu bodoh tak sedap je kau.
Orang kecampur dia bodoh tapi cerdik amalan dia tu. Tu lah. Bukan istilah bahasa Melayu kita, bahasa Arab. Al-balah tu kenapa dia bodoh orang. Betul bendur orang ni ya. Tapi dia punya hakikat insaniah dia, hakikat diri dia tu sendiri dengan Tuhan tu Allah lebih dari orang alim. Itulah maksud kita. Jadi al-balah tadi hak jujur lagi, orang jujur walaupun dia tak banyak ilmu. Itu lebih dari orang alim. Sebab orang alim ni bukan semua alim gitu saya. Orang alim ni orang berilmu. Dia ada 4 peringkat. Susun lapis manusia, alim tidak alim. Satu, orang tu ada iman, ada Islam. Yang kedua ada iman. Yang ketiga ada amal. Yang keempat ada kesan amalan dia tu. Dia rasa dah dia beramal tu, Tuhan terima amalan dia tu. Pasal dia mengenal Tuhan. Itu benar wusul sampai ke Tuhan dia orang tadi. Ada orang alim tu hanya setakat boleh mengajar. Pada mengajar baca kitab besar-besar katakanlah. Tapi bila sembahyang dia tak khusyuk. Tak ada munajat dengan Tuhan, tak sampai merah pada Allah. Ada macam tu. Tapi hukum betul. Rokok kena, sujud kena. Pasal hati tu dia bukan orang semacam ahli sufi. Ihsan ni tak ada. Iman ada, Islam ada, amal ada, ilmu ada. Tapi ilmu hati tak sampai. Dalilnya banyak lah. Macam kita semayang tu, kita suruh molek, dia baca kuat-kuat, biar sedap orang dengar. Tak tahu dah. Walaupun dia orang alim, walaupun dia orang dapat doktor falsafah dia bila pengajian Islam kata, tapi ada curi sikit. Hak hitam tu mari tu ikhlas tercabut. Itu cara dia. Tapi boleh ganti dah. Penyakit tu boleh diubati. Sebab tu bab iman ni benda tak boleh tawar menawar. Iman tu maknanya tenang hati, tenang jiwa, tenang emosi. Itu iman. Islam pada peringkat gelombang. Syurah gelak. Nampak tak? Iman dia steady. Bukan iman dia sifat hulu tu. Iman dalam bentuk mistik, sufi. Iman dia bertambah dan berkembang. Bertambah, kurang. Dia naik sama iman. Hak tinggi sekali, la ilaha illallah tinggi sekali. Hak tu naik tu. Makam tu tinggi. Itulah namakan dia ulama wasilun arifun billah. Dia tak kira belajar tinggi, tapi pengalaman kebatinan dia tinggi. Misal begini anak buat. Kalau tanya orang belajar fiqh, ingat baik, apakah itu kebahagiaan? Dah, kebahagiaan. Dia akan jawab, bila kita ada harta banyak, kita keluar zakat, mana ada tak? Kita pergi haji, kita puasa bulan Ramadan, dan banyak lagi dalam bentuk kebendaan. Tak tu? Dia rasa puas. Oleh dah ni hukum Islam cukup. Itu baru rukun Islam. Rukun iman dia buat tu kerana Allah ada ke tidak. Tadi kepuasan dari segi material kebendaan tu. Puas hati pasal dia keluar zakat, puas hati dia dah puas hati. Kita pun sumbangan kita kepada orang. Boleh ada dari segi hukum Islam. Tapi selagi Nabi angkat beriman pula situ ada. Buat tu kerana apa? Kerana ingat kepada Allah. Ada segi naik, ihsan ada. Buat tu ialah kerana Allah. Tenang hati kerana Allah. Terasa benar semacam Tuhan terima amalan dia. Itu alamat Tuhan terima dan kelak. Tu kita nak. Itu benda ni. Sebab Nabi ajar peringkat tu ada. Peringkat Islam mula-mula ada 5 hukum Islam. Peringkat iman ada hukum iman. Peringkat ihsan satu saja hukum ni. Tak suruh dua, tak tiga, tak pecah belah. Satu je. Buat
kerana ikhlas pada Tuhan semata-mata, bukan nak tu nak ni, tak ada tu, kerana Allah semata-mata. Itu ihsan namanya. Itulah pesanan Jibril. Allah Ta'ala perintah pada Jibril jumpa dengan Nabi Muhammad SAW, ajarkan kepada dia 4 perkara. Jibril tu 4 perkara di Madinah. Jibril datang duduk depan Nabi, face to face, berapa orang, face to face. Dia tengok Nabi, Nabi tengok dia. Orang jangok, senoma ada, tengok siapa itu. Jibril pun datang duduk situ dekat, nak faham benda ni, biar Nabi reti tu. Duduk jauh boleh, tapi tak mahu. Jibril duduk dekat. Sama juga kalau kita belajar sekolah, budak yang duduk depan sekali ngajar sekolah dalam bilik kelas tu, duduk depan, tu cerdik sekali orang. Budak cerdik tu, alamat dia cerdik tu. Itu. Duduk belakang tu alamat tu. Alamat kurang lah sikit rasanya. Dia depan guru tu, tu lebih cerdik. Macam Jibril ajar ke Nabi, Nabi dekat dia, dekat ni Jibril. Kita dekat guru kita di sekolah duduk sekolah anggap lu. Ingat lagi. Itu dia. Kadang-kadang guru mengajar tu tak sedap, kata dia. Pada kita sedap dah tak? Itu nilai tu. Nilai tu, sistem nilai tu, world view kita tu. Itu dia. Kemudian Jibril, ya Muhammad, awak tahu tak ukir Islam tu ada 5? Tak tahu. Engkau lebih tahu, ajarlah saya. Dia ajar ukir Islam 5. Mengucap, semayang, puasa dan sebagainya. Ya Muhammad, engkau tahu tak ukur iman dia berapa? Iman. Saya tak tahu, tak mengenal soal. Engkau lebih tahu daripada saya. Ukur iman tu dia nak daripada Allah, kita hari kiamat kau dapat derajat. Engkau tahu tak apa kena ihsan? Saya tak tahu, engkau lebih tahu. Ini di ihsan. Al-ihsan anta bidullah ka annaka tarah fa innahu lam taqaf fa innahu yaraka. Ihsan tu ialah bila kamu ibadat terasa dalam jiwa kamu Tuhan perhati, Tuhan melihat. Bukan Tuhan ada ni, Tuhan perhati. Dalam ilmu Tuhan tu tengok macam kamera, macam apa ni, radar ada kita ni sambung sini, nur tu ala nur sambung. Nabi pun ertilah ihsan tu ialah kerja amal direct terus pada Allah. Tak ada kiri, tak ada kanan, tak ada atas, tak bawah. Allah saja depan dia. Targetnya Allah saja depan. Tak ingat syurga, tak ingat neraka. Ingat pada Allah macam tu. Hati pun tenang. Hei Muhammad, engkau tahu tidak apakah alamat kiamat? Tak tahu. Nabi khabar. Nabi khabar gini. Itu maknanya atas dunia kita 4 perkara kena jaga. Ya, hukum Islam, hukum iman, hukum ihsan, satu je buat kerja dengan ikhlas betul-betul. Dan tanda kita akan balik kiamat. Ada akhirat kelak. Bukan di sini saja, ada akhirat. Hidup kita ada akhiratnya. Nak balas amalan kita yang belum dibalas lagi sini, nak balas baik ada sana, bukan di sini. Sini tak balas lagi. Kita buat baik, mana ada balasan lagi. Kita buat jahat, mana ada balasan lagi. Hak manakah saya nak tanya sekali. Jangan lupa, cerahkan mata, bukakan telinga. Manakah satu amalan, kalau curi orang jahat nampak dia curi tau, tahu lalu dia jahat tau, patut hukum dah kalau sabit mencuri. Tapi ada satu amalan yang jahat, boleh tak boleh kesan. Tu. Kalau takat pun boleh tak boleh kesan, doktor tak boleh tahu, guna alat canggih macam mana pun, transfer alat itu tak tahu dosa kita. Apakah dosa kita buat ni tak boleh dihukum atas dunia ini? Dosa apa yang kita buat tak boleh hukum lagi atas dunia? Dihukum di akhirat. Dosa mana? Orang tak nampak dosa itu. Hak mana? Ada pada diri kita, ada pada hati kita. Hak mana? Cuba tanya saya. Cuba tanya saya. Cuba kabar saya. Dosa mana? Boleh lah lakas sekarang. Boleh tahu takat orang cakap bohong. Ada rekod suara.
Tapi ini dosa yang besar kita buat. Tak boleh jawab jawapan hukum apa orang macam ini. Atau dia, mereka dia jawab hukum dia akhlak baru ada. Perkara apa? Cuba-cuba. Atas. Ialah kerja hati. Hati yang buruk, hati jahat tu nak periksa ke mana? Orang tak nampak. Kita sendiri tahu tak. Inilah yang belum dibalas lagi. Kalau ada lah di sana baru dia balas. Yang tahu Tuhan saja. Jenayah ni, jenayah kita pun nak pergi bunuh orang, nak curi barang orang. Tak tu tahu dah sini ada dah rekod sana. Tapi tak jadi lagi tu. Jalan dah ada dah kena hukum. Kalau duduk atas rumah saya nak pergi curi katakanlah, tak dosa lagi, dan bergerak juga buat pisau nak bunuh orang sampai situ, dosa lalu. Walaupun tak bunuh lagi. Hukum dia gitu. Satu dosa aja. Kalau baik, kita nak pergi di masjid semayang kata. Tak ada niat kita. Tiba-tiba hujang tak pergi. Dapat pahala berganda-ganda pula. Pasal baik jadi berganda. Hak dosa sekali dosa je. Tak tu. Adanya Tuhan tak. Hak dosa buat sekali, jawabnya sekali juga balas. Hak baik ni buat sekali 10 kali ganda pula-pula. Sampai 70 ganda pun ada dalam Quran kata. Tu molek nak menggalak kita buat jahat, buat baik tadi. Jadi akhlak hati ni memang tak ada hukum atas dunia. Akhlak hati kita macam-macam, beribu-ribu akhlak hati kita. Gelombang jiwa kita buruk-buruk tu. Jawab ni sana hukum dia agak kelak. Itu cara dia. Itu je lah tu. Hak bunuh orang senang je boleh takat ni. Dia ada alat dia cukup. Itu dia. Habis. Persoalan ini menarik juga, sama seperti 3 masalah tilawat. Ini nak bukan sudut sawi. Hak tadi ya, sudut sawi ya. Cuba tengok. Persoalan ini menarik dan sama seperti 3 masalah. Masalah apa? Sujud tilawah. Sujud tilawah, sujud sajadah, amalan jemaah tu. Baca kunut subuh. Ada soalan belakang ni. Persoalan ni baca tahiyat awal di belakang imam, mengenai sujud sawi. Tengok sini. Mengenai hubungan solat makmum dengan solat imam, perkara sujud sawi. Jadi kalau kita tinggal tahiyat awal, tinggal kunut katakanlah, kita ambil mudah, sunat kita sawi kalau kita seorang diri. Kalau kita berimam, imam sujud sawi, wajib kita ikut. Imam tak sujud sawi, tak payah kita buat. Nak buat tak apa juga. Tu. Imam tak baca tahiyat katakanlah. Kita baca, dia tak baca. Dia sujud, kita sujud. Kalau imam tu baca, tak tu, imam tu baca, kita tak baca. Kita tak boleh sujud tu. Pasal apa? Kita dah sembahyang. Kita tak faham tu. Begini. Tengok dulu. Kau takut ada ni. Sujud sawi. Kalau imam dalam sembahyang, imam kita tu lah. Dia tinggal sujud sawi. Macam dia tak baca kunut, dia baca tahiyat awal, dia tak baca selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tak baca. Dia tak duduk baca tahiyat awal, tak duduk baca tahiyat. Maka dia sujud sawi lah. Hukumnya wajib kita ikut. Kalau kita tak ikut, kita tahu wajib ikut, haram kalau tak ikut tu batal sembahyang. Orang jahil tak apalah, macam tadi dimaafkan. Kalau dia tak sujud, dia tinggal tahiyat awal, dia tinggal kunut katakanlah. Dia tak baca kunut. Memang kita tahu dia tak baca kunut pasal kita jadi makmum dia. Boleh kita sujud sawi, lepas dia beri salam. Itu dia. Tengok sini. Sujud sawi, dia tinggal. Bukan kita tinggal, tak boleh. Kita tinggal tahiyat awal belakang imam, kita nak sujud sawi, tak boleh tu. Pasal kita takluk pada dia tu. Ini imam tinggal sunat ayat. Dia tinggal, sunat abang dia tinggal. Bukan kita tak kena mana, kita ikut imam je. Mengenai perhubungan sembahyang makmum dengan solat sembahyang imam dalam perkara sujud sawi.
adalah berlainan dengan perkara baca tahiyat awal. Berlainan macam mana? Sujud sahwi kalau imam tinggal, tak apa kita sujud sahwi bila imam buat, wajib buat. Tahiyat awal kalau imam tinggal, kita kena ikut dia tinggal. Itu dia. Itu dia, lawang dia. Hubungan mengenai sujud sahwi antara makmum ialah seperti berikut. Itu dia. Wajib pada ikut, tidak wajib pada tinggal. Wajib pada ikut maknanya kalau imam buat, kita ikut dia. Kalau imam tinggal, tak apa, tak ikut, kita buat sujud sahwi tu. Kalau imam tinggal sujud sahwi, kita boleh sujud sahwi bila? Lepas imam beri salam. Kalau kita salam lepas dia tau, kita sujud 2 kali tu. Sujud sahwi 2 kali. Lepas tu kita beri salam lepas tu. Ini dipanggil wajib pada tinggal, wajib pada buat. Imam buat sujud, kita buat. Dan tidak wajib pada tinggal. Dia tinggal tak wajib kita tinggal, boleh kita buat lah. Itu dia. Jadi istilah ni dipanggil apa ni? Formula. Formula makna kaedah makna. Kadang-kadang formulanya imam buat, kita ikut, wajib buat. Imam tinggal, wajib kita tinggal, jangan kita buat. Kerahlah tu. Itu benda tu. Sujud sajadah. Sujud sajadah tu kerah dia. Sujud sajadah ni dia lawang kunut subuh. Sujud sajadah ni wajib pada buat, kena ikut. Wajib pada tinggal, kena tinggal. Itu formula dia. Artinya bila imam tu sujud tilawah, dibaca suratul Alaq katakanlah, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, imam sujud, wajib kita sujud. Imam bangun, kita bangun. Lepas tu imam turun sujud, kita turun sujud. Tapi kalau imam ni, imam baca ikut bismillahirrahmanirrahim khalaqa hingga akhir, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, kita sujud jadah. Imam tak sujud sekarang, imam turun sujud lah. Tak boleh. Kalau imam tak sujud, jangan sujud. Sujud tilawah ni dia keras syadid maknanya bukan takfir, tasydid makna kuat. Wajib pada ikut, kalau dia buat wajib ikut. Wajib pada tinggal, kalau tinggal kena tinggal, baca. Itu sujud tilawah. Pasal apa? Pasal sujud tilawah ni sabit dibuat oleh Nabi sendiri dengan hadis yang sahih. Ingat baik. Kita ambil kaedah, bila sahaja seorang makmum buat cangguhan kepada buatan imam, bila imam sujud sajadah, wahum la yastakbirun, imam sujud sajadah, kita dah cacat gitu. Imam sujud ni kerana apa ni? Kerana Allah ni kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Sajadah wajhi Allah subhanahu wa ta'ala, Allah malaka sajatu, kadang aku sujud, walaka amtu walaka aslamtu ya rabbal alamin, sujud. Kita dah cacat atas tu. Apa ni? Itu dia panggil fuhsyul mukhalafah. Fuhsyul mukhalafah ni huduhnya berlaku jorang semacam ini. Jorang jarak jauh tu, kita masih lagi cakang cacat tak ikut imam sujud tilawah tu. Sedangkan imam sujud ramai-ramai kena sujud pada Allah dengan 7 anggota pula tu. Dicacat. Itu panggil perbuatan ni huduhnya, kehuduhan imam tadi dia tahu kau tu membuatkan sembahyang tidak sah kerana tak sujud sama imam. Hukumnya keras masa ini. Kalau imam tinggal, janganlah sujud sahwi, jangan sujud tilawah. Kalau imam buat sujud tilawah, buat sujud tilawah. Kalau imam tak buat sujud tilawah, jangan kita sujud tilawah. Hak ni tak boleh tawar menawar.
Oh ya tak apa lah, tadi lah. Tadi lah. Ya. Ya. Segini saya. Ada tu masa tu kawan kita belaka. Hari Jumaat. Hari Jumaat terus terang-nerang. Sebuah masjid yang termasyhur juga dan negeri Terengganu, tapi bukan masjid ini. Tok Imam tu dia baca ayat sajadah pada hari Jumaat, sujud sawi, sujud sajadah. Budak muda-muda tu hak belakang tu riuh bunyi lepas sembahyang tu. Guana. Jadi itulah maknanya, janganlah kita buat pandai-pandai. Sujud tilawah ayat Quran yang ada sunat sujud tilawah tu ada 14 dalam Quran. Ada 14 tempat dalam Quran ayat berhubungan sujud tilawah. Sujud tilawah yang sebenar sekali ialah kita baca Quran di luar semayang. Sampai ayat 14 tu sujud. Ada pun dalam semayang ikut sunnah saja sujud tilawah, iaitu ayat sejadah pada sembahyang subuh hari Jumaat. Ayat tu lah. Itu Nabi buat, orang lain tak ada. Sebab itu kata ulama fiqh, kalau sekiranya kita sengaja sengeleng pada awal sembahyang lagi, sembahyang kita macam sembahyang apa ni, sembahyang witir ya. Sembahyang witir ya. Sembahyang witir 20 rakaat tu. Kadang pasal pula witir dibaca surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Siapa? Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Baca. Dia sujud, imam sujud. Lama rupanya dia buat gitu dah. Dia kata kan, tuan-tuan malam ni kita semua witir lepas 10 bulan Ramadan tadi, malam tu malam 10 kita sunat baca ayat sajadah, iaitu ayat surah Al-Alaq pada ayat akhir sekali, kalla la tutih wasjud waqtarib tu kita sujud sajadah selawat. Daripada awal lagi dah dikabur. Tak boleh tu. Tak boleh. Jangan terbiang begitu, Nabi tak buat, orang tak buat, sahabat tak buat. Yang terbiang gitu. Buat pandai-pandai, tak boleh. Kalau kita baca kebetulan masa itu kena ayat tu tanpa dirancang, okey lah. Ajalin. Tengah baca-baca tu, oh ayat sejadah ni. Kalau tu sujud, tak apalah. Tapi jangan ni pada awal, sebab Nabi tak buat. Yang buatnya sujud tilawah luas semayang masa baca Quran tu. Sama ada baca depan Quran atau baca hafal. Sujud lah. Ingat baik. Itu cara dia. Ya ya. Gunung? Ya. Dia nak kata batal, tidak sah, tak betul saya. Tak boleh, tak betul. Yang jadi batalnya, kita buat mendahului imam dulu dan hukum. Misalnya imam dah baca Nazilah tu, dah kita belum habis Nazilah tu, kita dah turun sujud. Turun pun turun sujud dah. Ha? Boleh lagi tu. Boleh lagi tu, tak batal lagi. Imam tengah baca lagi, makmum tadi tidak baca Nazilah tu, dia antara dua sujud lah. Ya. Dah sujud tu. Boleh lagi tu, baru nak dua.
Bila makmum tadi dia berdiri, sujud yang kedua tu jaga baik. Bila makmum tadi berdiri, mula start dia turun tubuh dia nak sujud yang kedua tu, imam baca lagi, batal sembahyang dia. Sebab dia melebihi 2 rukun. Begini maksud saya. Faham molek-molek ni? Faham molek. Sama juga kita baca kunut. Baca kunut. Kita kalau boleh kunut nak baca. Dah. Tapi apa daya? Kita duduk iktikad akan bahasa kunut tu tak payah baca. Abu Hanifah tak baca kunut lah, dia baca. Mazhab Hanbali tak baca. Imam Syafi'i dia baca. Sebab Imam Syafi'i baca gini, di Madinah ada 40 kali 40 malam subuh lah Nabi baca kunut subuh. Itu yang kita pegang sekarang, 40 jemaah 40 kali so dia baca kunut. Itu yang kita pakai sekarang. Dia tak pakai tu sebab ada nah lain. Jadi kita ni nak ikut mazhab lain. Kita mazhab Syafi'i, imam kita mazhab Syafi'i. Bila imam baca kunut, sama kunut sana sama kan, sebelum kurang tu baca kunut kan, waktu subuh ni. Faham molek? Bila kita Allah Akbar, Allahumma hadini fi man hadait wa afini fi man afait. Kita belakang makmum ni, mentang-mentang kita ni tak setuju dengan kunut ni, ikut mazhab lain. Imam dia baca Allah hadini, dia turun sujud. Dia turun sujud tadi. Turun sujud tu baru dia mendahului imam dekat satu rukun lah, sujud lah satu rukun. Tapi bukan satu rukun lagi. Imam baca kunut lagi sambung, makmum tadi sujud pertama. Baru dia habis sujud yang pertama, satu rukun. Habis sujud yang pertama, bila sujud tu habis sujud yang pertama, mula masuk sujud yang kedua. Jaga. Masa sujud yang pertama, masa dia turun sujud yang pertama tu, imam baca kunut lagi. Dia tak baca kunut makmum tadi. Masa dia duduk antara dua sujud tu, makmum tadi duduk situ lagi. Imam baca lagi kunut, dah habis lagi. Bila saja makmum tadi bangun duduk untuk sujud yang kedua tu, masuk yang ketiga dah tu lah. Duduk sujud pertama, duduk antara dua sujud dah. Bila saja nak duduk yang kedua tu, imam pun baca lagi, batal sembahyang makmum tadi. Sebab dia sudah melebihi, bukan saja 2 rukun, masuk 3 rukun dah. Jadi jarak dia dengan makmum imam jauh dah jarak dia. Kalau imam baca dia sujud lagi, boleh lagi ditunggu tau. Jadi kalau sekiranya dia tidak ditegur juga untuk sujud kalau yang kedua tu, jadi 3 sujud, 3 rukun dah dia mendahului imam, dia tinggal imam, batal sembahyang. Lagi haram buat begitu. Sebab dipanggil fuhsyul mukhalafah, huduhnya buat bercanggah dengan imam tadi. Patutnya dia ikut imam sunat, ataupun mendahului 1 rukun tak apa lagi, 2 lagi masuk 3, batal sembahyang. Kurnia barakah tak masalah lah tu dah. Tak masalah. Boleh faham lah tu. Boleh faham lah, insya-Allah gitu lah. Dia nak tahu kita ketinggalan imam 1 rukun, kita mendahului imam 1 rukun, bila rukun tu kita buat belum habis lagi tak kira. Habis rukun tu masuk rukun yang kedua, baru yang satu 2 rukun. Bila kita buat rukun yang kedua tak habis lagi. Bila habis rukun yang kedua tu, baru nama masuk yang ketiga, baru sudah 2 rukun. Tak faham tu. Faham tu tak apa lah. Nak kira tinggal 1 rukun, 2 rukun, 3 rukun, dia tak ada lebih dari 3 rukun.
Kalau sengaja tinggal dengan imam satu rukun, haram. Misalnya kita rokok, imam berdiri, tak tu rakaat pertama katakanlah, misalnya lah imam berdiri rakaat pertama, kita rokok, kita baca Fatihah dah lah, mana sengaja sengeleng, haram. Imam berdiri lagi, kita iktidal dah, imam baca Fatihah lagi, tak tu baru masuk dua, bila kita turun tu masuk yang ketiga, batal semayang, sebab dia sudah tinggal imam dua rukun lebih dah. Maknanya satu rukun tu bila baru habis satu rukun masuk yang kedua, baru kira satu, bila habis yang kedua tu masuk tiga, baru kira dua, bila buat yang ketiga tu baru nama tiga. Di situ sebab batal semayang, kecuali dia niat rokok. Gitu dia. Ya. Ya. Cepat. Imam baca derah. Imam baca derah. Tu. Kalau makmum, kalau dia mendahului imam cepat, dia daripada imam tu hukumnya haram berkekalang. Dah. Imam nak rokok, dia rokok dah. Imam rokok, dia nak tidak dah. Tak tu. Siapa satu hukum, maknanya siapa satu hukum lah ya. Hukumnya haram. Jadi orang tu kita panggil apa ni? Emosi dia tu. Dia jaga emosi dia ke kiri sangat, bukan ke kanan. Tak orang pada imam dah. Tak batal lagi satu hukum tu, haram je. Masuk dua hukum batal semayang. Dia hukum pendek hukum panjang, dia masuk dua hukum je. Macam sujud hukum panjang, duduk dalam sujud hukum pendek yang. Bila sujud yang kedua batal semayang. Itu cara dia. Habis. Tak habis ke dia? Nanti sekejap dia. Wajib pada ikut, tidak wajib pada tinggal. Maknanya kalau tok imam tu sujud sahwi, wajib kita ikut. Bukan kita lupa ni, imam lupa ni saya ni. Kita lupa tak kira, tak boleh kita ikut kita tu. Kita baca tahiyat awal lupa katakanlah. Imam baca tahiyat awal, kita lupa pasal kita tidur baca tahiyat tu kan. Punggung rapat lah mana. Tak keluar angin. Jadi kita lupa baca tahiyat awal tu dalam masa berimam tu, kita tak boleh sujud sahwi pasal kita dalam keadaan dia, dalam kuasaan dia. Tak tu. Jadi yang kita nak sujud ni, sujud kerana imam tinggal. Itu dia. Wajib pada ikut, tidak wajib pada tinggal. Ada baiknya kita ikut seperti formula berikut. Bila kita bersolat jemaah dengan seorang imam atau beberapa orang imam, kita semua jemaah ni kadang-kadang kita semayang imam seorang, kadang-kadang kita berimam ramai. Dalam satu semayang macam mana berlaku? Kita semayang dengan imam ramai macam mana? Macam mana nak jawab? Allah susahnya nak jawab dah. Kita semayang zuhur, tapi imam kita 2 orang, 3 orang di situ. Kita ikut belakang, no pun ikut, ni pun ikut, 3 pun ikut juga macam mana? Pelik tu kan? Boleh tak apa? Mula-mula saya beriman yang ajar alim kita. Lepas tu mari Syed, saya beriman dengan Syed pula. Lepas tu ajar mana mari, saya beriman ajar mana pula. Macam mana gitu? Macam mana masalah tu? Kita nak assume, nak andai macam mana? Pekoh dia punya andaian tu cukup hebat. Cerdik je nak pekoh tu, dia sekakal akliah dia tu. Nanti bab kita bincang. Ada perkara yang wajib kita mengikut imam dan kita tidak wajib mengikut mereka. Sedangkan perkara itu bukan hukum semayang. Hukum semayang kena ikut imam lah. Aku tak ikut batas semayang kita. Yang wajib kita ikut membuatnya. Perkara itu hanya sunat saja. Baca kunut tadi, sujud sahwi sunat je, bukan wajib kan. Hukumnya
Hukumnya jika kita bersolat bersendirian tak apalah, tapi bila kita sembahyang berjemaah dengan mereka, hukumnya berubah. Kerana hendak menjadikan solat tu berperaturan, ada nizamnya dalam solat bersama itu. Jadi para ulama fuqaha membuat rumusan seperti berikut, bahawa wajib atas makmum mengikut imam, atas baliknya seperti berikut. Tengok halaman 2. Pertama, ingat, saya buat gini, 4 perkara ni nak suruh kita cari persamaan dan perbezaan. Kalau kita faham hak ni, ada persamaan, ada perbezaan, kita reti handle kalau berlaku kes macam ini semayang. Pertama, wajib pada tinggal, tidak wajib pada buat. Wajib pada tinggal, mana kalau kita tinggal, kita wajib tinggal. Imam tinggal, ingat tinggal tahiyat awal kan? Imam tinggal tahiyat, imam tak baca tahiyat awal, dia bangun, kita wajib tinggal, ikut dia. Tidak wajib pada buat. Itu. Mana kalau imam baca tahiyat awal, tak wajib kita buat, kita boleh bangun. Itu dia. Tak wajib pada buat. Mana kalau imam baca tahiyat awal tu, tahiyat akal sunat kan, kita bangun. Tak apa, tak jadi batal. Tu lah. Maknanya nak kabur tidak haram, harus hukum dia. Makna tak nampak sangat huduhnya perbuatan kita tadi. Kalau sujud talawah tadi memang nampak huduh sangat. Huduh sangat. Imam buat dia tak buat, imam tak buat dia buat. Itu je. Ni dia buat ni. Wajib pada tinggal. Imam tinggal tahiyat awal. Tahiyat awal, ana jadi imam katakanlah. Ana tinggal tahiyat awal, ana tak baca at-tahiyat tu. Ana tak duduk pun baca tahiyat awal tu. Duduk pun tidak, baca tahiyat pun tidak. Tahiyat awal, tahiyat akhir wajib hukum. Ana bangun. Ana bangun tak baca tahiyat awal, imam belakang macam ni, imam belakang ni subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tegur kan tu suruh duduk. Ana bangun dah. Boleh gitu. Bangun tukar rukuk semayang, pergi balik semula tukar sunat dah. Pasal apa ni ambil balik sunat ni? Kita sedang berdiri dah cacang dah. Nampak tak dia punya ego dia tu, andaian dia. Tahiyat awal tu sunat, apa salah kalau imam tinggal lagi berdiri betul? Tak tahu, bukan tahiyat awal tu wajib. Dia tinggal sunat, sunat abang kan tinggal. Dia berdiri cacat tak apa, tapi imam kena ikut imam lah, makmum kena ikut imam lah, pasal dia imam. Itu cara dia. Kekuatan ni juga, bukan itu. Ya? Mana saya? Makmum wajib baca juga. Nanti lu. Ada lagi. Nanti lu. Kalau tahiyat awal imam tinggal, kita tinggal. Itu dia. Dan tidak wajib pada buat. Kalau imam buat tahiyat awal, tidak wajib pada buat. Kalau imam buat tahiyat awal, kita boleh bangun. Itu dia. Tapi sepatutnya diturun balik lah ikut imam tu dah tu. Bukan wajib, tak wajib. Yang kedua, wajib pada buat, tidak wajib pada tinggal. Kunut. Tidak wajib pada buat, tidak wajib pada tinggal ni. Silap tu. Tidak wajib pada buat, tidak wajib pada tinggal. Maknanya kalau tok imam tu baca kunut, kita tak payah baca kunut. Kalau tok imam nak baca, kita baca. Kalau yang baca, kita baca dah apa. Kita turun sujud. Itu cara dia. Tinggal. Silap tu kan. Kedua tu tidak wajib pada buat tu.
tidak wajib bertidur. Seperti kunut. Kunut ni dengan apa ni, sujud tilawah lawang dia. Sujud tilawah wajib ikut imam semua sekali. Kunut ni tak wajib ikut imam semua sekali. Nak buat apa pun tak apa, tak mau buat apa pun tak apa. Boleh faham tu? Sujud tilawah ni wajib ikut imam. Kalau imam buat, wajib ikut tinggal imam. Imam tinggal, kita tinggal, wajib tinggal. Lawang dia. Jadi kita kena buat gini ya. Tahu. Sujud tilawah sini wajib kena ikut sama. Hak bawah ni kunut tak wajib ikut, tak wajib buat. Lawang dia. Hak sini hak mana lawang dia? Tayat awal dengan sujud sawi. Mudah kita faham tu. Tayat awal wajib pada tinggal. Tu. Sujud sawi wajib pada buat. Tak wajib pada sujud sawi. Sujud sawi kalau imam buat kita sujud, kalau imam buat tak apa, lawang dia. Cross section tu. Tengok lagi. Yang ketiga, wajib pada buat, wajib pada tinggal. Ni apa ni dipanggil sujud tilawah ni wajib. Kalau dia buat wajib kita ikut, dia tinggal wajib kita tinggal. Tayat awal lain, kalau imam tinggal kita kena ikut dia. Yang keempat, wajib pada buat, tidak wajib pada tinggal. Ini sujud sawi. Kalau imam sujud sawi wajib kita ikut. Tok imam tu dia tinggal tahiyat awal, kata tinggal kunut. Tak tu. Dia tak sujud sawi, dia tahulah sunat sujud sawi dah. Dia tak sujud, kita boleh sujud lepas dia beri salam lah. Jadi sekarang mula kita buat satu ni. Belah ni sujud tilawah ikut imam 1%. Tilawah wajib ikut imam, tinggal ikut imam. Lawang dia kunut subuh, tak wajib ikut, tak wajib buat. Ni tayat awal lawang dia sujud sawi. Sujud sawi wajib pada buat, tidak wajib pada tinggal. Kalau dia tinggal kita boleh sujud. Tayat awal kalau dia tinggal kita boleh tinggal, tak boleh kita ikut dia. Itu cara lawang dia, cara lawang, cara set dia tu. Tu dia. Contoh tengok. Contoh perkara pertama ni pencurahan ni mana huraian lah. Keterangan. Wajib pada tinggal, tidak wajib pada buat seperti di atas. Seperti imam tinggal tahiyat awal, wajib makmum turut tinggal. Imam buat baca tahiyat awal, tidak wajib makmum buat. Makmum hanya sunat membuat saja. Sebenar sekali boleh makmum buat sunat. Itu dia. Boleh makmum buat sunat, tapi dia kena ikut. Itu dia. Tidak wajib pada buat. Kalau imam tinggal, wajib makmum turut tinggal, tidak wajib makmum buat. Perkara kedua, wajib pada buat, wajib pada tinggal. Perkara kedua, tidak wajib pada buat dan juga tidak wajib pada tinggal. Tak wajib belaka. Kalau imam buat, tak apa, kita tak buat apa, ni kunut subuh lah. Kalau imam tak buat, kita buat. Kalau imam tak buat, kita boleh ikut dia, tak buat. Kalau imam buat, boleh kita ikut. Ataupun sebaliknya, kalau imam tak buat, kita buat. Imam tinggal, kita buat. Imam buat, kita tinggal. Tak apa. Kunut subuh dia bebas, liberal. Kunut subuh lah yang paling liberal. Pasal apa? Pasal apa begitu? Kerana mazhab lain kunut tu tidak sunnah. Jadi dia ada sikit perimbangan. Ada kelonggaran situ. Tapi sujud tilawah tadi tak ada tawar. Enaknya kuat.
Jadi perkara yang kedua tadi tidak wajib pada buat dan juga tidak wajib pada tinggal. Jika imam buat baca, tak wajib mengikut. Kalau imam baca kunut subuh, tak wajib kita ikut. Makmum dia buat apa? Imam baca Allah Madini, kita tak dengar, awak dah dengar. Nak buat apa? Sujudlah kita. Tak tahu. Sujud kita dia, kita sudah langgar peraturan hak tadi lah. Tak tahu. Dan nak buat apa? Duduklah kita. Ada kes sebab-sebabnya. Baca kunut belah duduk pasal kita sakit perut. Ada kes, cari kes lah. Buat kes lah. Buat kes. Sakit kaki lama-lama gauk. Duduk baca kunut belah duduk. Makmum tak di. Duduk tu ganti berdiri kan, badan dia. Itu dia. Buat sebab, cari sebab. Boleh berlaku benda ni, imam baca kunut belah berdiri, kita baca kunut belah duduk, kadang sakit kaki. Sakit kaki, gauk hebat sangat tu. Tak boleh berdiri lama. Dia duduk. Masa dia sujud, kita sujud lah. Jadi sebelum duduk pula dia. Kita ambil kes tu. Dia orang uzur. Tapi kalau sekiranya dia sengaja buat dengan tidak ada alasan, dengan tak ada sebab yang reasonable, yang menasabah, batal semayang. Kalau memberi daripada dua rukun. Imam baca kunut, tak. Makmum tak ada, orang sihat tak sakit. Dia tak baca kunut, pasal apa dia pegang pada mazhab-mazhab lain. Katakanlah dia belajar mazhab Hambali ke, Hanafi ke. Imam baca Allah Madini, dia sujud. Makmum pun tadi sujud, dia tak dua sujud, dua dah. Lepas tu dia pun sujud yang ketiga pula. Batal sembahyang dia. Tapi kalau dia sempat buat tak sampai dua rukun lebih, imam baca kunut, dia duduk. Imam baca kunut, dia duduk. Imam baca kunut, dia sujud, dia duduk antara dua sujud. Lepas tu dia nak bangun sujud yang kedua, apa ni? Dia duduk dah. Tak apalah. Tak apalah. Itu cara dia. Maknanya maksud saya, makmum tidak dibolehkan dalam keadaan tak ada masalah, dalam keadaan dia tak ada sebab munasabah, tak sakit apa-apa, dia tidak boleh mendahului imam dengan dua perbuatan rukun walaupun pendek, ataupun dia membelakangkan imam. Maknanya dia tinggal imam sampai dua rukun, ataupun imam tinggal dia sampai dua rukun, lebih sikit baru batal. Itu cara dia. Imam diri, dia rukun dan iktidal, turun sujud, imam diri lagi, batal sembahyang. Kalau dia ni rukun, itu bab lain lah makna. Itu cara dia. Perkara yang ketiga, wajib pada buat dan wajib pada tinggal. Hak ini yang senang sekali. Dalam perkara ni, anda tengok yang lebih senang pada kita mengingat dan faham di hati kita ni ialah tentang hak wajib, hak bebas. Hak bebas ni makmum bebas. Itu kunut subuh bebas. Nak ikut tak mau ikut lah dia lah, tak apa. Jadi pada masa imam baca kunut, dia cara baca lah. Macam dia orang mazhab Hambali atau macam dia orang mazhab Hanafi, tak apalah. Sunat je. Bebas dia, liberal. Selagi hak keras sekali, tak ada tawar menawar. Ialah sujud tilawah. Imam baca wajib, imam sujud tilawah. Orang mulai takbir, dia kena sujud makmum ni. Imam tak baca, imam baca, imam tak sujud, dia kena juga tak sujud. Walaupun imam baca, dia kena ikut imam tak sujud. Lawangnya sujud tilawah keras. Lawang dia kunut subuh. Sujud sahwi, lawang dia tahiyat awal. Cross section begitu. Hak ni lawang hak ni, hak ni lawang hak ni. Itu cara dia. Yang keempat,
Wajib pada buat, tidak wajib pada tinggal. Ini sujud sawi. Macam tengah tadi ya. Wallahu alam.